Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Rozan Nizam Zakaria, Pakar Psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dalam channel saya, Dr. Rozan Nizam Zakaria, untuk membincangkan tentang satu lagi topik kesihatan mental. So, hari ini kita nak berkongsi tentang satu persoalan yang selalu orang tanyakan, iaitu apa yang kita boleh buat untuk bantu mereka yang diuji dengan masalah kesihatan mental. Mungkin pasangan kita, adik-beradik kita, rakan sekerja kita. So, apa yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka settle daripada masalah yang mereka hadapi? Persoalan ini penting untuk kita faham kerana yang pertama, kita perlu memahami lingkungan peranan kita. Sebab kalau kita tak fahami dengan betul, kita mungkin akan terjebak dengan expectation yang kita sendiri tak mampu untuk penuhi. Jadi sebelum saya nak berkongsi tips 9M, iaitu tips bagaimana kita boleh membantu mereka yang ada masalah mental, kita perlu memahami peranan kita, iaitu untuk memberi sokongan kepada mereka, bukan untuk merawat atau menyembuhkan mereka. Kerana proses perawatan dan penyembuhan akan memerlukan bantuan daripada semua pihak, doktornya, terapinya, ubat-ubatannya, keluarganya, tempat kerja, sekolah dan sebagainya. Kita adalah salah satu juzuk daripada bantuan yang mereka perlukan. Jadi peranan kita lebih kepada menyokong, bukan untuk menyembuhkan. Jadi apa yang kita boleh buat untuk menyokong mereka? Jadi saya nak kongsi tips 9M. M yang pertama, simple, iaitu menambah ilmu pengetahuan. Iaitu bila kita ada kawan, pasangan yang ada penyakit tertentu, bipolar ke, anxiety ke, depression ke, ADHD ke. So, langkah pertama adalah dengan kita belajar untuk kita meningkatkan kita punya pengetahuan, supaya kita tahu apa yang kita perlu tahu tentang penyakit itu, supaya kita tidak bersikap memandang remeh ataupun memperkecilkan apa yang mereka alami. Pastikan anda dapatkan sumber yang betul untuk belajar, bukan daripada mana-mana hala yang kita tak tentu kesahihannya. So, itu M yang pertama. M yang kedua adalah menjauhi stigma dan prejudis. Dan ini pun penting. Jadi elakkan mungkin kata-kata ataupun perbuatan yang menyebabkan mereka terasa hati. Mungkin simple, kita kata alah tak apa, kecil je, insyaAllah nanti okey. Walaupun bunyinya simple, kadang-kadang dia mungkin memberi maksud kita ini memperkecilkan masalah yang mereka hadapi. Jadi penting untuk kita elakkan, berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan dan perbuatan kita, supaya ia tidak menggambarkan sikap prejudis ataupun stigma kita terhadap kesihatan mental. M yang ketiga adalah memberi ruang kepada mereka. Walaupun kita nak bantu, tapi ada kalanya kita perlu beri mereka ruang. Ruang untuk berehat, ruang untuk bersendiri, ruang untuk mencari ketenangan. Dan sebab kadang-kadang kita ni terperangkap dengan keinginan untuk sentiasa ambil tahu, sentiasa nak tolong, sentiasa nak check on them, dan sehingga menyebabkan mereka rasa smothered dan rasa lemas. Dan jadi ada kalanya kita perlu beri ruang. Tapi penting untuk kita beritahu pada mereka yang kalau mereka perlukan kita, kita available. We give them space, but we let them know we are available to help them if they need support. So, M yang ketiga. M yang keempat adalah mengambil tahu. And so, ini penting. Kadang-kadang kita perlu sekali-sekala tanya khabar, message, buat apa tu, dan macam mana, sekarang okey ke, dah makan ke, ada apa-apa yang aku perlu bantu. So, dengan kita tunjukkan kita care, kita nak ambil berat, ambil tahu apa yang mereka alami, itu pun sebenarnya cukup bermakna. M yang kelima adalah memerhati, monitor, melihat-lihat keadaan dan perkembangan mereka, terutama kalau mereka tinggal bersama dengan kita. So, ini penting sebab kadang-kadang kalau kita tak memerhati, kita terlepas pandang tanda-tanda bahawa mereka makin tak okey, mereka dalam keadaan kesukaran, mereka dalam keadaan kesusahan. Jadi memerhati tu juga benda yang penting untuk kita lakukan. M yang seterusnya adalah mendengar. Ini M yang paling kritikal bagi saya. Mendengar, memberi ruang kepada mereka untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Dan jadi banyakkan belajar untuk cara menjadi pendengar yang baik dan berempati dengan apa yang mereka alami, dan tanpa kita terjebak dengan keinginan untuk menjawab, memberi kata-kata hikmah, memberi nasihat, dan tanpa kita terlebih dahulu mendengar apa yang mereka alami. M yang ketujuh adalah membantu secara praktikal. Ini benda yang penting. Kadang-kadang mereka tak nak pun kita ni tolong selesaikan masalah emosi, masalah psikologi mereka. Tapi kalau kita boleh buat bantuan yang lebih praktikal, contohnya dia tak ada duit, kita bantu dari segi duit, dia sama-sama belajar dengan kita ajak dia belajar sama-sama, ataupun kita tumpangkan dia untuk pergi bawa ke klinik, ataupun kita ajak dia untuk
Jalan-jalan berehat, bersiar-siar petang-petang untuk tenangkan fikiran. Bantuan yang lebih praktikal itu lebih diperlukan berbanding bantuan yang bersifat psikologi untuk mereka. So itu M yang ke-7. M yang ke-8 adalah menghubungkan. Yang ini penting, terutama kalau sahabat kita tu dia tak ada support. Jadi kita perlu menjadi jambatan untuk mereka reach out kepada professional help. Dan contohnya, dia tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan. So kita tolong menghubungkan mereka dengan tolong suggestkan nama-nama klinik ataupun tempat untuk mereka dapatkan bantuan. Bawa dia orang pergi ke klinik kalau betul-betul pasangan rakan ahli keluarga contohnya. Dan ataupun kalau dia perlukan bantuan yang mungkin dari profesional, bantuan keuangan, bantuan guaman, bantuan kaunseling keluarga dan sebagainya, kita tolong cari jalan untuk dia ni terhubung dengan profesional yang akan membantu mereka. Dan M yang terakhir adalah mendoakan. So ini pun penting sebab sebagai sahabat, sebagai pasangan, kadang-kadang kita tak ada banyak benda yang kita boleh bantu. Kita sendiri terhad dari segi kemampuan kita. Tapi sekurang-kurangnya berdoa, ya Allah, aku ada sahabat ni, Allah uji dengan depression, Allah uji dengan anxiety, dan kau berilah kesenangan kepada mereka. Angkatlah beban dan ujian itu dari kehidupan dia, berikanlah dia jalan keluar daripada masalah. Dan bila kita mendoakan seseorang tanpa dia ketahui, doa itu sangat bermakna. Doa itu sangat penting dalam kehidupan individu tersebut. So ingat 9M ini dan 9M ni benda yang kalau kita buat dengan ikhlas, dengan jujur, insya-Allah kita akan jadi individu yang membantu, bukan individu yang toksik dalam kehidupan mereka yang diuji dengan masalah mental. So short recap. M yang pertama, menambahkan ilmu, mengurangkan prejudis, memberi ruang, mengambil tahu, memerhati, mendengar, membantu secara praktikal, menghubungkan, dan akhir sekali mendoakan. So terima kasih atas kesempatan ini. Sama-sama kita kongsi dan ilmu yang bermanfaat ini supaya semua orang dapat manfaat dari perkongsian saya yang sedikit ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe channel Dr. Rozani Zakaria.